kita keluar sikit. Dah lama dah, seminggu lebih tak lari dekat luar. Sebab hari tu tersilap lari sikit. Tersilap lari, kaki terplay out. Jadi kena rest lah dekat 2 minggu je. Rasa stres dekat Shim. Hari ni kita drive dalam 2-3 km pergi cari yang tempat flat road sikit. Saja nak bagi lari leha-leha. Okey, kita dah sampai ke Tasik Ujana. Tapi hari ni kita tak boleh running kat Tasik sebab PKP ni dia dilarang. Taman awam ni tak boleh. Cuma hari ni saya nak lari jalan luar lah. Tengoklah berapa jauh boleh pergi ni. Tengok apa kita ada kat sini. Hari ni saya terpaksa pakai cuff sebab nak jaga masa, nak rawat masa. Ada 2 kasut. Kasut kadang-kadang kita tak tahu kan, setengah macam kat nak lari je, main lari je, tapi sebenarnya penting kat pemilihan kasut. Tapi hari ni saya pakai Nike Zoom Fly 3 ni lah. Nanti saya akan sembang sikit pasal pemilihan kasut. Okay, check it out. Okay, sekarang ni kita dah nak sampai 5 km. Lari secara santai ya. Cuaca pun masih cantik. Okay, hari ni cukup lah 5 km sebab dah lama tak lari. Hai, okay, habis hari ni 5 km. Boleh tahan dia punya penat. Easy run je. Tadi saya pakai kasut Nike Zoom Fly 3. Nanti kalau korang rasa nak berlari ni senang, pakai kasut apa-apa pun boleh. Sebenarnya itu agak kurang tepat lah. Nanti saya kongsikan apa yang saya pernah buat tapi silap, menyebabkan kecederaan. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tadi masa saya berlari saya cakap kalau nak lari memang kena pilih kasut yang sesuai untuk kita. Kasut yang sesuai, apa maksud sesuai ni? Sebenarnya dari segi pemilihan kasut ni ada banyak kategori lah. Terutama dari segi faktor bentuk kaki kita, kita punya arch punya bentuk. Yang kedua, aktiviti yang kita nak lakukan, sama ada kita nak berlari, kita nak zumba ke, kita nak main tenis ke, kita nak pergi gym ke, semua tu kasut beza. Okey, saya ceritakan ni bukan yang dari segi pemilihan kasut secara spesifik mengenai dia punya ciri-ciri, sebab di market sekarang ni memang terlampau banyak sangat kasut.
Jadi kadang-kadang saya tak nak benda berlaku sebagaimana saya mula-mula start berlari dulu, di mana saya nak berlari, saya main hantam yang mana kasutnya ada. So di endnya kecederaan. Selepas berlari lebih kurang 5 km je, saya berjalan balik jalan turun tangga, jalan ketam. Lepas tu kecederaan, tu makan masa 2 minggu lah sebab kasut yang tidak sesuai. Okey, kita tengok ni, kita cerita pasal berlari. Okey, secara asalnya pemilihan kasut paling senang lah kalau kita nak pilih kasut berlari adalah kita pergi kedai, cakap kalau kita tak tahu yang mana satu kasut berlari, mana kasut pergi zumba, mana kasut pergi gym, mana kasut kita nak main tenis, mana satu kasut kita nak berlari masuk dalam hutan. Okay, kita pergi kedai je. Kebanyakan sekarang ni dia dah asingkan running shoes, trail run, kasut untuk tenis. Senang je, kat situ kita dah tulis, tak kisah apa brand, apa jenama, apa semua. Okey. Yang kedua itu kita tahu. Okey, sekarang kita dah pergi kedai, kita dah tahu kasut apa. Okey, ini kasut running. So kita nak tengok pula kaki kita ni jenis macam mana. Secara asasnya ada lebih kurang dalam 4 kategori lah kaki kita ni. Satu, kaki kita ni jenis flat. Maksudnya ini betul-betul flat, rapat tu. Kalau kita keluar daripada bilik air tu, kita kadang pijak atas kertas, dia akan nampak penuh kita punya tabaki. Itu paling senang. Yang kedua, yang betul normal dia kita bila pijak atas kertas tu, dia akan nampak sedikit lingkung sikit lah. Yang ketiga, tapak kaki ni kategori kita ni high. Bila kita pijak tu, tak semua berpijak di bumi yang nyata, dia ada lingkungan luar sikit, lebih sikit. Ini kategori high. Dan yang keempat adalah very high. Very high ni kalau kita pijak tu, kaki kita secara automatik dia akan bounce macam tu. Jadi kita akan kadang kita akan sama ada landing di front foot ataupun di heel. Itu cara. Okey, itu atas kertas lah. Kalau setengah kedai kasut dia ada tempat testing ni. Contohnya kalau dulu saya suka pakai kasut jenama Boots. Kasut jenama Boots ni kebanyakan kedai outlet dia ada satu alat tu, bila kita pijak dia akan tunjuk kita punya kaki punya jenis lah. Okey, saya kategori normal tapi ada sedikit high arch. So nak paling senang bila anda sebelum kau beli kasut, tengok kasut yang pakai sebelum ni sama ada kasut pergi kerja ke apa semua ke, sama dia ada house tapak. Kalau kita tengok kasut ni, salah satu kasut berlari saya, tapak lain okey tapi dia belakang heel ni dia ada sedikit house sikit. Sama house. So kaki saya kadang-kadang dia landing, dia mungkin dulu lagi teruk. Dulu tak adalah nombor sangat jauh, tapi sekarang ni bila saya amalkan sedikit postur lari yang betul, so ada sikit. Okay. Yang kedua tadi kita dah tahu, saya cerita sejarah saya. Dulu masa saya mula running, saya ni penggemar kasut bandel. So rumah saya memang banyak kasut bandel, terutama Adidas. Antara koleksi Adidas yang paling banyak adalah Adidas Samba, Adidas Samba, Adidas apa lagi kategori macam tu lah, yang tapak dia keras yang memang sesuai untuk jalan dia. Okay, bila saya mula berlari pada awal tahun 2017, 5km je macam tu saya berlari dengan kasut yang keras. So bila balik tu saya mula merasa sakit sangat kat lutut, sebab bila kita pakai kasut yang dia punya midsole keras ni tak sesuai untuk berlari, dia tidak ada cushion, kita akan hentak kuat, impact kuat kepada kita punya terutama lutut. Ini pengalaman saya lah. So bila the end of running season tu, saya mengalami masalah dekat lutut, lepas tu jatuh
badan ketam, lepas tu semua sakit-sakit lah. Okay, lepas tu saya mula macam tadi saya Google tengok, punya kaki saya macam ni. So saya pergi kasut lari yang pertama saya adalah kasut Brooke Goose 8. Kasut tu lah saya mula belajar untuk 5km, 10km, 21km dan full marathon. Saya di faktor usia saya yang 40 lebih ni, saya perlukan kasut yang lebih cushion untuk saya berlari jauh. Okay. So ini contoh kasut, antara kasut keberapa saya tak ingat. Hoka Rincon ni Hoka ni sebenarnya terkenal dia punya cushion memang cukup baik. Tapi Hoka Rincon ni dia taklah tebal sangat dia punya midsole dia ni. So kasut ni saya pakai untuk larian 10km ke bawah saja. Memang laju sebab cushion dia tak tebal sangat. Midsole dia tak tebal sangat. Dia punya material pun breathing sedap. Jadi tak berapa panas. Tapi kalau saya peringkat awal saya lari, saya pakai sampai 21km pun saya pakai ni. Tapi sekarang ni bila saya lebih pada 10km, saya rasa tak berapa sedap. Sebab mungkin dia dah lama, dia punya cushion pun dah kurang, jadi ada kesan sikit. So saya pakai ni untuk running 10km ke bawah. Okey, yang kedua, saya buat pilihan kasut ni. Ini pun baru je. Sebelum ni saya pakai macam saya cakap ni, saya pakai Brooke Goose untuk larian 21km ke atas hingga 40km, dan Brooke Launch 4 untuk 21km ke bawah. Okey, ini bila sekarang ni bila orang cuba teknologi carbon plate, so kita pun nak cuba juga lah. Jadi ini first kasut saya, Nike carbon plate Zone Fly 3, muat je. Okey, kasut ni bila saya lari, secara psikologi ni kita rasa carbon plate ni power kan. So bila kita lari pun kita nak laju je, nak tekan je. Jadi banyak saya pecah rekod personal PB saya dengan kasut ni. Tapi bila saya dah lari lama, full marathon pun saya dah buat dengan kasut ni, pun dapat PB. Tapi memang kasut ni sebenarnya sesuai lah untuk semua jarak larian, terutamanya larian di bawah 21km. Tapi bila orang cakap, bila ada pilihan ni, manja lah. Nak kasut training tak lain, nak kasut 21km lain, nak full marathon lain, untuk racing lain. So sebab kasut ni kategori kasut racing lah, laju lah. Tapi sekarang ni saya pakai yang ni untuk 21km ke bawah. So saya mencari-cari kasut untuk 42km. Sebab kalau dalam Ironman kita target 42km, so bagi saya yang usia saya ni, saya perlukan kasut yang lebih cushion. So apa yang saya pilih? Jadi saya beli kasut ni. So bila peringkat awal kita beli kasut ni, kita test lah. Saya test bawah 10km saya dah test, 5km dah test. Peringkat awal, jangan terkejut kalau anda mula pakai kasut lain, cuba kasut baru, dia akan terasa macam melantun lah. Tapi setelah lebih daripada 30km kita lari, baru kita rasa dia punya feel, baru kita rasa dia punya cushioning apa semua tu. Jadi sekarang ni kasut Skechers Ultra Go Max Cushioning ni kita balik pada ni. Kasut ni high cushioning, memang sesuai untuk tapi dia betul lebar, sesuai untuk kaki yang betul lebar. Kalau yang kaki yang jenis runcing tu, dia kurang sesuai, kurang selesa sebab dia mungkin macam besar dan bulky sikit lah. Okey, jadi kasut ni saya pakai untuk training. Maksudnya petang-petang nak lari-lari biasa tu tak adalah belasah kasut carbon plate tu kan. Sebab nak beli carbon plate yang next fly percent tu pun mahal juga tu. Jadi banyak-banyak pun kadang pakai kasut sama juga. Okey, so satu lagi jenis kasut yang mungkin anda ni, mungkin kategori anda ni nak berlari tapi bukan berlari atas jalan, tapi yang jenis berlari beradap hutan, paya, rimba, hutan belukar, naik gunung apa semua. Okay, kalau naik gunung apa semua ni, janganlah belasah kasut. Kasut ni memang boleh
Tapi sayang lah dia. Jadi kita kena cari kasut trail. Okey. Kasut trail saya pernah ada satu. Okey, ni dia nama dia Brooke Cascadia. Model ni model lama lah, Cascadia 12. Okey, kasut ni kalau kita tengok nampak sama je macam kasut running on road biasa, tapi dia beza sikit sebab dia lebih berat. Lebih berat dan tapak dia beza. Tapak dia ada sedikit untuk cengkaman lah. Okay, kasut ni boleh belasah untuk trail running. Sebab apa? Bila trail running ni kita akan jumpa mud, lumpur, jumpa batu. Jadi kalau kita pakai yang cushioning biasa, kadang dia boleh grab. Tapi sayang, rosak. Rosak dia punya tak sesuai. Nanti masuk air, masuk lumpur semua. Okey, ini kalau anda jenis yang pelari hutan, pelari benai ni, pilih kasut trail. So itu secara asasnya cara pemilihan kasut lah. Jangan jadi buat kesilapan pada saya. Sebenarnya kasut kalau anda tengok tadi ada beberapa brand. Brand ni sebenarnya adalah brand ni semata-mata lah. So jangan kata terlalu mengejar brand. Orang cakap kalau nak berlari dah seadanya. Tetapi ingat seadanya tu kalau boleh jangan buat seadanya yang menyebabkan kita efek pada kita. Itu saja perkongsian saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tersilap fakta tu adalah mungkin kelemahan saya sebab saya cerita melalui pembacaan saya, melalui pengalaman saya sharing. Jadi jika anda rasa video ni berguna, sila share untuk kawan-kawan dan subscribe saya punya channel Try TV. InsyaAllah dalam channel Try TV ni saya akan berkongsi dengan kawan-kawan. Saya akan interview kawan-kawan untuk dari segi aktiviti swim, bike, run. Okay, jumpa lagi. Check it out.